Nama saya Nazrul Azam bin Man. Terima kasih banyak-banyak kerana join my first ever ni, kali pertama. Saya tak pernah buat lagi benda ni di TikTok lah. Saya tak pernah buat lagi di TikTok live macam ni first time. So jadi macam ikut kata orang tua-tua, saya budak baru belajar, kalau salah tolong betulkan. Jadi kalau ada apa-apa cadangan ke teguran ke, sila boleh, saya terima, insyaAllah, no problem at all. Ya, kita tengah belajar nak buat benda macam ni, nak share live macam ni. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua berada dalam keadaan yang baik, kesihatan yang baik, dan semoga segalanya dipermudahkan untuk tuan-tuan semua. Jadi saya baru lagi dalam TikTok ni, rasanya mungkin daripada awal tahun dulu, beberapa bulan dulu, awal tahun dulu. Dalam beberapa bulan ni, saya pun punya followers pun baru sekarang ni pun, as of today, baru 1.6k, 1,600, hampir 1,600. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Dan saya pun dah start menjual kat dalam TikTok ni pun juga. Dan adalah juga sikit-sikit sale daripada TikTok ni. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. So slowly kita merangkak satu. So hari ni pula first time, kali pertama saya buat sharing kat dalam TikTok ni. So jadi walaupun dalam beberapa bulan ni saya punya video dah banyak dah dekat dalam yang saya dah share selama ni, banyak dah video. Sikit-sikit video adalah mengenai aktiviti gardening bersama anak-anak. Anak-anak, kalau tuan-puan semua tak tahu lagi, tak pernah mengikuti video-video saya, anak-anak saya ni kami dikenali sebagai the 3Qs, 3Q. Kenapa? Kerana semua tiga anak-anak kami, nama mereka ada huruf Q, bermula dengan huruf Q. So jadi 3Qs lah. So ini adalah, jadi kami panggil kami punya program ni the 3Qs Garden lah. Kerana sejak saya sakit, sejak saya lumpuh separuh badan, mereka lah yang banyak membantu saya di kebun. Mereka yang banyak macam-macam. Setiap seorang tu, termasuk yang kecil sekali tu pun, ada kepakaran dia masing-masing. Ada yang pandai membiakkan tanaman melalui keratan, ada yang pandai menyemai biji benih, ada yang memang tugas dia hari-hari siram pokok, ada yang tugas dia hari-hari harvest hasil daripada kebun kecil tepi rumah kami. Kebun kecil tu sebenarnya di sebelah ni je. Yang ini tingkap bilik saya. Bilik ni yang saya jadikan sebagai saya punya office lah. Ini ada tingkap kat sebelah ni, dan di situlah kebun kecil tepi rumah kami. Kadang-kadang saya akan membantu mereka, tapi tak banyak benda saya boleh buat lah sekarang ni, akibat daripada lumpuh separuh badan. So itu ada sedikit video yang saya share mengenai apa benda yang kami buat bersama anak-anak di kami punya 3Qs, di kebun kecil tepi rumah kami. Dan kemudian ada juga sedikit video mengenai bagaimana saya surviving and recovering daripada stroke. Saya sejak daripada Januari 2020 saya telah mengalami serangan stroke yang telah mengakibatkan saya lumpuh separuh badan, dan percakapan saya juga terjejas. Sekarang mungkin ada beberapa perkara yang saya cakap ni, mungkin kadang-kadang kita tak boleh tuan-puan kurang nak apa faham, tapi tak apa, boleh tanya saya balik, boleh tanya kemudian jika ada apa-apa yang tak faham. Jadi saya banyak cerita pasal macam mana saya survive stroke ni, bagaimana saya survive, apa benda yang saya buat, aktiviti saya untuk cuba untuk recovery. Dia sebenarnya memang susah nak recover 100% daripada stroke ni. Jadi bila macam saya ni dah 3 tahun dah memang lumpuh sebelah tangan ni. Saya tak boleh, cuma saya boleh angkat macam ni saja. Jari ni pun lembik lagi, tak boleh nak bergerak jari ni. Kaki pun serupa juga, kaki sebelah kiri. Jadi bila permulaan masa saya mula-mula kena stroke hari tu, saya memang tak boleh nak
memang tak boleh nak bergerak langsung tak boleh bergerak. So jadi saya bedridden selama lebih kurang 3 bulan lebih 3 bulan lebih saya bedridden. Terbaring saja, bedridden, terbaring, tak boleh nak buat apa. Semuanya perlu kehidupan saya, walaupun perkara-perkara asas kehidupan macam makan minum dan pergi toilet, itu semua memerlukan bantuan. Jadi isteri dan anak-anak banyak membantu saya selama 3 bulan pertama tu. Masa saya bedridden, makan bersuap, nak pergi kena pakai pampers, tak boleh nak apa pun tak boleh buat, memang bedridden sepanjang 3 bulan tu. Jadi pelan-pelan saya recover pelan-pelan hingga sekarang ni. Dan jadi sekarang alhamdulillah banyak dah recovering daripada mula-mula kena dulu. Dan sekarang ini sajalah yang saya boleh buat sekarang ni, ya. Alhamdulillah boleh berkongsi ilmu dengan tuan-puan semua, boleh berniaga kecil-kecilan dalam beberapa platform yang ada. Dan sekarang terbaru ni saya buat di dalam TikTok, menjual hasil kebun, buat anak pokok, baju yang kami hasilkan sendiri dekat rumah ni. Itu semua akan saya ajar nanti pelan-pelan, ya. Pelan-pelan saya akan share macam-macam ilmu dalam gardening. Dan banyak, ya, kalau tuan-puan perasan, banyak video yang telah saya share selama beberapa bulan ni adalah video berkaitan dengan gardening. Ya, gardening yang saya fokuskan kepada gardening kita berkebun di rumah. Kita tak mau cerita lah pasal dekat kebun besar 3, 4, 5, 6 ekar apa semua tu. Kita cerita pasal berkebun di rumah, supaya kita semua yang kita boleh buat. Kita nak berkebun walaupun dalam lingkungan kawasan yang kecil, walaupun dekat dalam ada yang duduk dekat apartmen, tak ada tanah pun boleh berkebun juga di rumah. Itulah perkara-perkara yang banyak saya share dekat dalam semua video-video yang ada dekat dalam profil saya ni. Jadi insya-Allah tuan-puan boleh browse saya punya video-video yang ada sama ni untuk mempelajarilah segala apa-apa benda mengenai gardening. So jadi sedikit latar belakang macam mana saya terlibat dengan gardening ni. Sebenarnya saya bermula gardening ni secara tak official lah, unofficially, secara suka-suka main-main ni daripada tahun 80-an lagi, sejak daripada sekolah rendah lagi. Saya dah mula gardening. Saya dah mula berkebun di rumah, di tepi rumah, di kebun tepi rumah, depan rumah, macam itulah. Jadi daripada saya sekolah rendah lagi. Yang ni insya-Allah saya akan ceritakan lagi nanti, ya. Jadi hinggalah benda tu saya buat kecil-kecilan di rumah. Di mana-mana saya pergi, saya suka kurang-kurangnya tanam satu pokok. Jadilah di mana-mana saja saya pergi. Dan kemudian hinggalah officially, secara rasminya, saya telah memulakan Khadijah Natural Farm, QNF, pada tahun 2007, Jun 2007. Itu adalah satu kebun organik secara natural farming, ya, seluas 3.5 ekar di Parit Buntar, Perak. Siapa tahu Parit Buntar ni kat mana? Parit Buntar ni dia terletak di sempadan antara sempadan Perak dan Penang. Betul-betul di sempadan Perak dan Penang. So jadi kebun saya dulu, Khadijah Natural Farm ni 3.5 ekar, ada terletak di Parit Buntar, Perak. Di situ saya berkebun secara rasmi, secara officially, dengan bantuan Jabatan Pertanian Parit Buntar, Jabatan Pertanian Negeri Perak. Dan saya mengusahakan kebun tersebut betul-betul 100% secara organik menggunakan sistem natural farming. Natural farming ni masa saya mula-mula start dulu ni, natural farming ni ramai orang tak guna lagi, ramai orang tak tahu apa benda lagi. Sekarang ni mungkin dah ada ramai dah, alhamdulillah. Natural farming ni adalah satu cara berkebun, cara farming di mana segala apa input tu maknanya ialah bahan-bahan yang kita gunakan untuk kebun kita tu, input tanaman. Baja tu dia dikira input tanaman. Input tanaman itu tersebut adalah baja. Jadi di dalam sistem natural farming ni, segala input tanaman
adalah dihasilkan sendiri di kebun itu sendiri. Ya, maknanya baja kita buat sendiri. Kita buat sendiri dekat kebun tu. Kalau contoh mulching, kita buat guna mulching daripada hasil daripada kebun tu sendiri yang kita recycle. Jadi segala-galanya apa yang ada dekat dalam kebun tu kita akan recycle balik. Kalau ada kalau kita pemindahan musim. Jadi contohnya macam kita tengah tanam kacang panjang, apabila sampai tempohnya di mana kacang panjang tersebut dah tak lagi mengeluarkan hasil, jadi kita kena buang pokok kacang panjang tersebut dan gantikannya dengan pokok lain pula. Jadi sisa-sisa tanaman tersebut, daun-daun kering yang telah kita cabut semua tadi tu, kita tak buang, tetapi kita recycle balik, jadikan input untuk tanaman yang akan datang pula. Jadi apa yang kita boleh buat, contohnya kita boleh jadikannya sebagai mulching, ataupun kita boleh jadikannya sebagai kompos. Yang selalu kalau dah tak ada benda apa nak buat pun kita jadikan kompos lah. Kita akan jadikan kompos. Itu dah tak ada apa benda nak buat lah. Selain daripada itu, kita boleh jadikan baja. Rumput-rumput yang kita potong di kawasan kebun tu, rumput yang di kawasan kebun, rumput-rumput yang kita cabut, yang kita buang, itu semua akan direcyclekan kembali menjadi baja. Jadi semua ada cara-cara dan tersendiri. Jadi itulah bestnya natural farming ni. Jadi kita sangat-sangat jarang sekali kita membeli bahan-bahan daripada luar untuk kita gunakan di kebun kita. Contohnya kita tak belilah baja dalam natural farming, kita tak belilah baja, kita tak belilah racun. Racun ni tersebut yang kenapa kuih? Okay. Yang kecil sekali. Okey, so semua sana kuih tak pakai baju. Okey. So, jadi apa-apa benda yang kita gunakan di kebun tu kita tak beli, ya. Itulah best yang natural farming ni. Baja kita tak beli, langsung kita tak beli. Ya, daripada sepenyak berbelas tahun saya buat kebun dekat di Jalan Natural Farm tu, sekali pun kami tak beli baja. Memang tak beli baja. Semuanya kami hasilkan sendiri di kebun itu sendiri. Racun serangga, racun rumpai, semuanya pun tak beli juga. Kita ada cara-cara, metod dia untuk kita mengawal serangga dan mengawal rumput-rumput rumpai apa semua tu. Jadi memang sangat menjimatkan dan menguntungkan kebun menggunakan kaedah natural farming ni. Dan jadi kaedah inilah yang saya gunakan sekarang di kebun kecil tepi rumah kami. Dan inilah benda-benda yang saya akan berkongsi dengan tuan-puan semua. Macam mana cara nak buat baja sendiri, macam mana cara nak buat racun sendiri, racun serangga sendiri, macam mana cara kita nak mengawal rumput-rumput sendiri. Itu semua yang akan saya kongsi dengan tuan-puan dan puan-puan semua. Jadi yang semua ni adalah, kalau di rumah ni segalanya adalah menggunakan bahan-bahan dapur. Sebenarnya dekat rumah ni lagi senang kita nak hasilkan baja dan racun serangga ni, kerana di rumah ni kita ada banyak lagi bahan compare dengan kebun. Contohnya dekat rumah kita ada serbuk lada putih yang boleh digunakan dalam untuk membuat racun serangga. Lada putih. Dekat kebun tak ada lada putih, jadi kita kena gunakan bahan lain. Dan apa dia lagi, dekat rumah kita ada kulit telur dekat kebun tak ada kulit telur. Jadi kulit telur dekat kebun ni kita kena ambil daripada rumah jugalah, atau kita minta kat orang. Kulit telur pun dekat rumah ada banyak, kita boleh gunakan dekat kebun tepi rumah kita. Air basuhan beras dekat rumah hari-hari mesti ada. Rumah Malaysia susah nak cari rumah dekat dalam Malaysia ni yang tak masak nasi kan. Mungkin belilah, mungkin beli nasi, yang duduk seorang mungkin macam tu lah. Tapi kalau yang rumah yang berkeluarga, jarang sekali yang tak masak nasi kat rumah. Jadi air basuhan beras tu ada di rumah, dekat kebun tak ada. Jadi banyak benda dekat rumah ni kita boleh guna semula, kita boleh recycle semula untuk digunakan dekat kebun tepi rumah kita. Yang itulah yang saya buat dekat sini, dan itulah yang saya dan 3Qs lakukan dekat sini. Itulah namanya natural farming. Memang mudah dan memang menjimatkan. Jadi saya punya aim saya, matlamat saya ialah untuk
memberikan tuan-puan dan puan-puan semua satu alternatif lain untuk berkebun. Jadi dengan cara begini kita boleh menjimatkan kita punya belanja dapur kita. Maknanya kalau dengan cara biasa kita, contohnya dengan cara pertanian biasa, kita kena beli racun, kita kena beli baja. Jadi benda tu it defeats the purpose of menjimatkan belanja dapur. Kalau kita kena beli semua benda tu, baja bukan murah, baja sangat mahal sekarang. Dan begitu juga kalau kita nak kawal kawal rumput yang memang sangat suka dikawal. Kalau kita nak beli racun apa semua tu akan jadi isu lain pula, mahal satu benda, dan jadi tambahan pula dia ada efek-efek lain pula kepada alam sekitar, dan juga residu daripada racun-racun tersebut yang akan masuk ke dalam makanan kita. Jadi itu semua yang perlu kita yang kita kena ambil kira lah apabila kita membuat bila kita berkebun di rumah. So jadi itu yang semua yang akan saya kongsi dengan tuan-puan semua. Jadi yang pertama, yang antara dan saya akan berkongsi daripada mula hingga ke daripada yang paling basic, biji benih, hinggalah ke paling advance nanti. Itu semua yang saya akan ini. So jadi sebenarnya apa yang terjadi dengan Khadijah Natural Farm sekarang ni? Ini yang ramai orang tanya. So jadi semenjak saya jatuh sakit pada tahun 2020, macam saya kata tadi sebentar tadi, 3 bulan pertama tu saya memang bedridden lah. Memang bedridden, tak boleh nak buat apa, hanya terbaring saja. Itu lepas 3 bulan pertama tu, bila saya dah mula boleh bangkit, boleh duduk dan boleh bergerak perlahan-lahan, saya cuba untuk meneruskan juga Khadijah Natural Farm tu. Saya cuba meneruskan juga, walaupun saya gagahkan diri untuk meneruskan kebun tersebut. Jadi untuk beberapa bulan pertama tu memang sangat sukar. Itulah orang kata macam kadang-kadang kita punya fikiran tu rasa kita mampu nak buat, tetapi kudrat tu tak tersampai. So jadi semangat itu masih ada, masih kuat untuk meneruskan. Motivasi itu sentiasa ada, motivasi itu sentiasa kuat untuk meneruskan kebun yang telah saya mulakan daripada tahun 2007. Maknanya dah 13 tahun apabila saya mula sakit, bila tahun 2020 tu dah 13 tahun saya mengusahakan kebun tersebut, saya mengusahakan Khadijah Natural Farm tu. So jadi kita nak meneruskan juga, kita punya pembeli kita yang regular customer kita ada. Dan saya selalu menganjurkan kelas-kelas bengkel dan khusus di kebun tu juga sendiri. Kita ada orang datang sebulan sekali, dan kita ada event dengan kanak-kanak sekolah, kanak-kanak tadika di sekitar Balik Muntah dan Nibun Tebal. Jadi antara event yang pernah saya buat dekat Khadijah Natural Farm dulu ialah kita ada buat open day di mana biasanya 3 bulan sekali kita akan buat satu tarikh, satu hari di mana kita open kebun tu kepada public. Jadi bila kena register dulu, bayar. Masa tu last kali saya buat tu beberapa bulan sebelum saya sakit tu, bulan 8 ke bulan 9 yang tu, nanti saya kena check balik. Bulan 8 ke bulan 9 sebelum saya jatuh sakit pada Januari 2020, saya ada buat, bayar RM25, dapat satu bakul. Lepas tu petiklah sendiri segala apa sayuran yang disukai lah, ya. Jadi isi sampai penuh bakul tu dengan harga RM25. Itu yang pernah kita buat dulu lebih kurang 3 bulan sekali kita akan buat event tu. So untuk RM25 dapat satu bakul plastik, bakul orang pergi market tu. Nak tunjuk lupa tak tak ada kat sini. Bakul yang kita pergi market tu lah, bakul yang orang suruh bawa pergi market tu, dapat satu bakul tu. Jadi boleh masuk kat dalam kebun tu dan ambil lah apa-apa saja sayur. Kalau tak nak ambil sayur, nak ambil daun pun tak apa, ambil lah apa saja tu, bubuh dekat dalam bakul tu sampai penuh.
sampai penuh. Cuma syarat dia tak boleh simpan, tak boleh bawa plastik lah. Isi apa dalam bakul itu sahaja hingga penuh. Itu satu event yang kami pernah buat. So jadi dia memang mendapat banyak mendapat sambutan yang menggalakkan, yang sangat menggalakkan daripada pengunjung-pengunjung daripada luar. So jadi seronok lah kita buat macam tu 3 bulan sekali. Dan ada event dengan kanak-kanak, selalu kami jemput tadika, kami jemput sekolah rendah lah, sekolah menengah, dia orang dah tak berapa minat dah benda-benda macam ni. So jadi kita buat event dengan sekolah rendah, kita buat event dengan anak-anak tadika datang ke kebun tu, kami tunjuk, kami bawa dia orang jalan-jalan ke sekeliling kebun. Jadi seronok, anak-anak tu semua seronok tengok tengok labu air bergantung-gantung, tengok petola bergantung, tengok sayuran hijau sejauh saujana mata memandang, tengok buah kundu yang sebesar kepala mereka sendiri, besar-besar buah kundu lah. So jadi itu seronok tu, antara event yang kita buat dengan komuniti sekitar ni. Dan juga kursus tu kita selalu buat lah, kursus sebelum pandemik, sebelum PKP tu banyak kursus kita buat dekat kebun tu sendiri. Cuma kadang-kadang saya dipanggil untuk memberikan kursus, memberikan talk di luar kawasan. Jadi ini bersama dengan, tak kisahlah government atau swasta selalu, tapi government memang selalu panggil saya buat kursus kerana link up saya dengan Jabatan Pertanian Parit Muntah dan Jabatan Pertanian Negeri Perak. Sorry. So, jadi itu antara benda-benda yang kami lakukan masa Khadijah Nature Farm dulu. Jadi macam saya kata tadi bulan 4 2020 tu saya dah cuba bekerja semula, tetapi memang susah. Walaupun saya ada pekerja dan kemudian dah start PKP pula. Sebelum tu saya ada pekerja 2 orang daripada Bangladesh. Start PKP saya kena hantar balik seorang kerana saya tak boleh nak renew permit dah, dan lagi pun 3 bulan saya tak bekerja, income pun tak ada, jadi tak mampu dah untuk simpan 2 orang pekerja. Jadi saya hantar balik seorang pekerja, tinggal seorang ni pun dia sanggup bekerja tanpa gaji buat sementara waktu. So jadi saya cuba untuk menggerakkan kembali Khadijah Natural Farm QNF tu, tetapi macam itulah, memang tak terdaya. Dan saya kata, sebelum saya kata tadi lah, motivasi tu ada, semangat tu ada, tetapi kudrat tu dah tak ada dah. Kerana dulu bila Khadijah Natural Farm tu masih ada lagi, QNF tu masih ada lagi, saya sendiri yang buat kerja dekat kebun tersebut. Saya sendiri buat kerja. Jadi kalau menanam tu, contohnya mengubah anak pokok, saya sendiri buat. Jadi mengutip hasil saya sendiri juga buat. Saya sendiri turun buat. Saya tak ada duduk tepi cekap pinggang suruh bangla buat, tak ada. Saya sendiri pun buat kerja macam tu. Jadi benda tu amat sukar bila saya dah tak boleh buat tu, dan mengharapkan hanya kepada seorang pekerja saja. Dan lagi satu, marketing memang saya buat jugalah. Saya buat, memang saya buat hari-hari lah. And then regular customer, ada beberapa regular customer tu yang saya kena pergi hantar sendiri dekat diorang sayur-sayur tu setiap hari. Jadi sebelum ni setiap hari saya kena pergi hantar sayur-sayuran tu sehingga sejauh Taiping dan Pulau Pinang. Memang jauh, itulah paling jauh Taiping dan Pulau Pinang, dekat pulau. Jadi benda tu dah memang tak terdaya lagi nak dibuat selepas sakit ni. Jadi akhirnya dalam lebih kurang bulan Jun 2020, Jun ke Julai, lebih kurang tu lah, sebelum hujung tahun 2020 tu lah, saya mengambil keputusan, terpaksa berhenti dan tutuplah kajian tu, dan fokuskan kepada kebun kecil tepi rumah ni, kat tepi ni, bersama anak-anak. Jadi itulah yang saya buat sekarang ni. Jadi Alhamdulillah, walaupun income tu tak seperti dulu, tetapi Alhamdulillah ada income tu, cukup. 3 tahun dah saya sakit, 3 tahun lebih dah saya sakit, 3 tahun lebih dah saya lumpuh separuh badan, tetapi Alhamdulillah kami punya keperluan tu sentiasa cukup lah.
Allah telah sentiasa mencukupkan keperluan kami. Walaupun tak mewah lah, memang tak mewah, tapi Alhamdulillah masa PKP ke tak PKP ke, Alhamdulillah makanan kami semua cukup. Jangan tak ya, itulah. Kadang orang pelik macam mana berjaya macam tu, tapi itu semua kuasa Allah, itu semua doa daripada kami, doa anak-anak supaya mencukupkan keperluan kami, cukupkan makan minum kami. Jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi itu yang kami buat sekarang ni. Jadi nak buat kebun besar-besar macam tu dah tak termampu, dah tak terdaya dah. Jadi kita buat kebun kecil tepi rumah. Itulah yang saya namakan sekarang ni 3Q's Organic Garden. Yang inilah kebun kecil tepi rumah kami. Kebun kecil tepi rumah kami. Dan mungkin insya-Allah lepas ni saya akan share live dekat kebun dekat luar di sekelilingi tanaman-tanaman yang ada. Tapi yang ni saya kena perlukan bantuan anak-anak kerana saya tak terdaya dan agak berbahaya untuk saya pergi ke beberapa bahagian di kebun tepi rumah kami ni kerana ada batu, ada akar yang timbul apa semua. Jadi kalau saya tersilap langkah sikit ke apa, boleh jatuh. Jadi benda tu memang yang perlu, something yang sangat-sangat perlu dielakkan semenjak sakit, iaitu jangan bagi jatuh. Ini mungkin insyaAllah dan cerita lain kali lah kot, pasal apa benda jadi, langkah-langkah pencegahan lah apa semua. Jadi macam ni hari ni lah. Macam hari ni, inilah kali pertama saya berkongsi live dengan tuan-puan semua. Sambil tu kita buat kerja sikit. Alhamdulillah ada beberapa order masuk. Okay, kita boleh terus start print dia punya consignment note. Alhamdulillah. Jadi macam itulah cara kami sekeluarga menyara hidup, menyara diri. Bila kadang-kadang saya buat kelas, saya ada buat kelas online juga. I'm a farmer, jadi saya tak biasa benda-benda macam ni ya. Jadi saya tak biasa benda-benda ni, tapi saya kena belajar. Jadi masa PKP tu Alhamdulillah ada beberapa my former student sebelum ini, dia orang panggil saya, dia ajak saya buat kelas. Dia ajak buat kelas secara online. Jadi sebelum ni saya tak tahu langsung benda-benda macam ni. Jadi saya kena belajar lah. So Alhamdulillah dah ada lah ilmu sikit macam mana nak set up Zoom meeting, macam mana nak buat live. Jadi adalah ilmu sikit. Dan itu kadang-kadang saya dipanggil, terutama sekali dengan kebun-kebun community. Diorang banyak nak panggil saya buat perkongsian, buat kelas satu hari. Diorang bagi satu topik. Contohnya orang kata please tolong hari diorang nak belajar mengenai kawalan serangga. Yang ni yang paling famous. Orang nak tahu cara kawalan serangga secara organik. Jadi saya akan ambil masa satu hari, pagi hingga ke petang, dengan ada 2 break, tengah hari dan 2 break. Dan saya akan ceritakan lah daripada A sampai Z, cara-cara saya. Yang cara sebenarnya ni bukannya cara-cara ikut buku, tapi ini cara-cara yang saya guna sendiri dekat sini, dekat rumah. Bukan saya, dan cara-cara ini jugalah yang pernah saya gunakan dulu dekat kebun. Jadi benda-benda yang saya buat selama 13 tahun di kebun dahulu, di kebun QNF dulu, yang tu saya praktikkan di rumah. Jadi dengan sedikit-sedikit adjustment. Jadi ada banyak benda sebenarnya yang kita buat dekat kebun tu yang kita boleh adaptkan dia buat dekat rumah. Dan sebenarnya benda-benda yang kita buat kita boleh lebih menarik lagi benda yang kita buat dekat rumah ni, kerana macam saya kata tadi lah, banyak bahan-bahan dapur yang kita boleh gunakan di kebun kita ni. Jadi Alhamdulillah, yang itulah cara kami sekeluarga menjemput rezeki sekarang ni, melalui kelas-kelas online, jualan biji benih, jualan baja, dan juga Alhamdulillah ada 2 order masuk. Okey, yang macam ini saya punya minuman harian. Ini teh bunga telang. Ini produk terbaru saya lah. Ini yang minuman kami hari-hari lah. Ini hasil kerja 3Q's lah. Diorang yang tanam, diorang yang bubuh baja, diorang yang jaga pokok tu, dan hari-hari
hari-hari siram, dan yang kecil tu juga memetik bunga tu hari-hari. Dia lagi satu efek yang terjadi pada diri saya lepas daripada sakit ni ialah saya sekarang susah nak minum air dengan teguk. Saya mesti kena ada straw. Walaupun air panas susah, sikit lah, kena bagi dia suam sikit dulu baru boleh minum lah. Jadi memang kena pakai straw. Kalau saya minum macam biasa teguk macam tu dia akan jadi macam apa, tersedak. That's the word. Dia tersedak. Jadi memang tak boleh minum teguk, memang kena pakai straw. Tu pun kena minum pelan-pelan. Makanan pun sekarang ni makanan yang terlalu keras tak boleh nak makan sangat, kerana mungkin ada something effect pada saya punya saluran pemakanan ni. Jadi nak telan pun susah, nak minum teguk pun susah. Jadi itu mungkin antara efek dia. Dan saya punya muka ni sebelah kiri ni dia rasa macam kebas-kebas sikit. Sampai sekarang dia rasa macam kebas-kebas sikit. Dan mulut pun macam saya boleh rasa dia dekat sebelah sini macam tak berapa nak, sebelah kiri ni tak berapa nak balance. Ya, tangan ni tu saya cerita lah, memang tak bergerak lagi lah. Tapi sekarang dia macam tu je lah. Tapi bukannya dia nak kata bukan mati terus lah. Dia punya ni, dia boleh bergerak. Kadang-kadang kalau kita duduk saja-saja, tengah duduk saja-saja tengok TV ke, baring-baring ke apa, tiba-tiba dia akan tergenggam sendiri ataupun dia terbuka sendiri. Tapi saya dah tak ada kawalan ke atas pergerakan jari-jari ni lagi. Contoh juga dengan kaki, saya dah tak ada kawalan dengan pergerakan jari tangan dan jari kaki. Tapi rangsangan tu masih ada. Macam contohnya saya geli-geli macam ni masih boleh rasa. Memang boleh rasa lagi. Kaki pun sama juga. Kalau geli-geli tapak kaki tu memang boleh rasa. Jadi rangsangan itu masih ada. Cuma signal untuk menggerakkan jari-jari tu tak sampai. Cuba macam mana pun memang tak sampai. So jadi sejak daripada mula hari tu saya fizio, saya ada pergi fizio, buat fizio apa semua tu. Jadi tetapi masa start PKP yang besar dia tu yang semua kena tutup tu, saya kena stop lah. Pasal tempat fizio yang saya pergi tu dia tutup, dia pun tak boleh nak buka. Dan saya kalau buka pun saya nak pergi pun payah lah. Dia roadblock sana sini benda tu. Walaupun roadblock banyak-banyak tu kita boleh lepas, saya boleh lepas, ada sebab yang munasabah, ada sebab yang memerlukan. Tapi dia jadi leceh lah. Nak kena melalui, nak kena bertanya, nak kena ambil surat tu. Jadi kalau sihat tu tak apa. Jadi kalau cuma bila dah sakit macam ni, dia bermasalah sikit. So jadi begitulah kehidupan saya sekarang ni. Saya nak print sikit, nak print order sikit. Alhamdulillah ada order masuk. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, sokongan tuan-puan dan puan-puan semua. Inilah I think cukup dah kot untuk hari ni. Kali pertama saya berkongsi live dekat dalam TikTok ni. Ini kali pertama. Jadi minta maaf banyak-banyak atas apa kekurangan, kesilapan. Saya tak tahu nak buat ni, so saya pakai redah je. Nak buat macam mana. Tak ada ilmu apa pun dari segi setting up live TikTok ni. Saya tak ada ilmu apa pun, zero. So ini pakai redah je, pakai buat dia. Jadi tak jadi, Allah. Jadi kita jadi terserahlah pada Allah Subhanahu Wa Taala, Maha Pemberi rezeki, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi nanti. Sehari dua lagi saya akan start share pasal berkebun. Hari ni kita sembang-sembang kan, sembang perkenalan. Jadi boleh panggil saya Azam. Kalau ikut my handle name tu Azam Petani OKU. Jadi saya ada lah kad OKU Pink tu. Memang saya dah daftar kad OKU Pink tu. So jadi officially I'm in OKU. Dan inilah saya lah seorang petani OKU.
masih lagi bertani walaupun dalam keadaan separuh badan. Dan saya akan berkongsi dengan tuan-puan dan puan-puan semua segala ilmu yang saya tahu, segala ilmu saya selama daripada 2007 lah hingga sekarang. Segala ilmu yang ada, insya-Allah ilmu baru, ilmu lama. Dan saya juga sentiasa mempelajari, sentiasa belajar, saya sentiasa membaca, saya sentiasa berhubung dengan rakan-rakan petani yang lain dengan untuk segala ilmu yang juga akan saya praktikkan sendiri dan kongsi dengan tuan-puan semua, insya-Allah. Jadi tolong follow saya dan insya-Allah nanti saya akan buat live, perkongsian live lagi lepas-lepas ni dengan topik-topik lain yang berkaitan. Terima kasih banyak-banyak kerana kerana menyertai live saya hari ini. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.